Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Dalam kehangatan ya, rakyat Malaysia memperkatakan isu ajaran sesat mengeksploitasi kanak-kanak melibatkan GISBH. Hari ini sahabat semua, satu demi satu terbongkar. Satu demi satu bekas ahli kepada GISBH ini membuat pendedahan yang amat-amat mengejutkan sahabat semua. Dan hari ini saya ingin membawakan Anda pengakuan seorang individu yang bernama Atia yang sangat mengejutkan. Beliau pernah dibakar, direjam oleh pengetua GISBH. Itu antara pendedahan yang dibuat oleh individu ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda video ini. Tapi sebelum itu saya juga ingin memberikan satu perkongsian apa yang telah dilakukan oleh pihak polis di Raja Malaysia awal subuh pagi ini apabila serbuan besar-besaran telah dibuat ke markas GISBH di Bandar Country Homes kena serbu. Itu antara perkara yang dilakukan. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Seramai 50 pegawai dan 200 anggota polis, kontingen Selangor serta pasukan simpanan persekutuan PSP melakukan serbuan di Bandar Country Homes Rawang subuh tadi yang menempatkan banyak premis perniagaan dimiliki rangkaian Global Equine Service and Business Holding. Serbuan besar-besaran yang bermula sekitar jam 6.30 pagi itu turut disertai Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Majlis Perbandaran Selayang MPS. Berbagai pusat perniagaan diperiksa, termasuklah restoran, bengkel kereta, kedai pakaian terpakai, pencetakan, pasaraya dan juga kedai bakery. Turut digempur ialah pusat hikmat media, hotel, butik, galeri dan juga bentuk perniagaan lain yang semuanya menggunakan nama GISBH. Jadi memetik berita harian, polis melakukan pemeriksaan terhadap individu termasuklah sebahagian kanak-kanak di lokasi tersebut. Dan antara penguatkuasaan MPS juga melakukan sitaan premis dan merampas peralatan untuk aktiviti perniagaan GISBH. Dan pihak MPS juga merobohkan struktur GISBH yang dibina secara salah, antaranya kawasan Padang dijadikan restoran dan juga gerai. Waduh, hebat sangat GISBH ini sahabat semua. Sehingga kan kawasan lapang yang Padang itu pun mereka gunakan, dirikan restoran dan gerai mereka. Macam seolah-olah mereka ni begitu hebat, tidak takut dengan pihak berkuasa dan sebagainya, sehingga sanggup membuat restoran-restoran di tempat-tempat yang direjam teruk di tidak Turki sepatutnya. yang memegang Turki. Jadi itu dia antara satu perkara yang amat-amat Dan saya mengejutkan kita. Jadi untuk yang seterusnya sahabat semua, saya ingin membawakan Anda pengakuan seorang individu yang bernama Atia. Atia sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membawakan Anda recording video ini voice recording suara ini untuk perhatian dan juga apa yang berlaku kepada individu ini adalah satu yang amat-amat mengejutkan kita. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton dan dengar pengakuan ini. direjam teruk di Turki. Yang memegang Turki, ketuanya ialah Nasiruddin Ali dan isterinya Azura. Dan saya ada bukti mereka bakar saya dengan pemetik api dapur. Ini dia tanda buktinya. Saya Ummu Atia binti Ash'ari. Ibu saya Hatijah Aam yang dikenali sebagai Ummu Jah. Status saya sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Semua yang diviralkan oleh Tuan Syed Azmi adalah benar pengakuan dari saya.
tentang isu murtad yang disebut Abu Razik. Saya berdepan dengan seorang lelaki yang memaksa saya melihat kemaluannya. Dan tentulah ada kesan efek pada diri saya, pada otak saya, pada semualah. Jadi saya terlalu derita lah, merana, sedangkan saya pernah berkahwin, hidup bahagia dengan suami saya. Lelaki ni memang tak ada kaitan apa-apa dengan saya. Dan saya akhirnya dikurung di Perak, di satu perkampungan JISB Batu Hampar. Sedangkan saya pernah bercakap dengan ketua JISB, bantu saya untuk padam kisah Fadil Yassin telanjang depan saya, mengganas dengan saya. Saya kata saya nak pergi ke Kaabah, saya nak pergi ke Raudah makam Rasulullah, tapi tidak. Jadi saya bila dikurung di Batu Hampar, bertambah-tambah lagi ditorture dan sebagainya, semua ahli kampung di situ terlibat. Saya kata kalau beginilah orang Islam sekalipun sepatutnya memahami saya sebagai suami Islam, sepatutnya memberi kasih sayang kepada saya, sepatutnya membela saya sebagai saudara se-Islam. Sebab tak ada seorang pun yang boleh memahami saya, membela saya. Jadi dengan ini saya merayu kepada pihak mufti, kepada pihak JAKIM dan kepada pihak Sisters in Islam untuk bantu saya dalam hal mendapatkan anak saya semula, Zainab. Saya terlalu rindu dengan anak. Saya teringat-ingat anak tu dan memberi kesan dalam saya menjalani kehidupan harian. Bersama saya ada laporan polis yang saya buat, iaitu di antaranya di Rawang, nombor report 003-076-18. Di Padang Gajah 000-145-18. Dan saya merayu kepada pihak JISB, tolong pulangkan anak saya. Dan saya tidak akan lagi lah berpatah balik semula pada kehidupan yang semuanya terjadi di dalam JISB dan adik-adik kandung saya sendiri yang melakukan begini kepada saya, sedangkan saya seorang kakak pada mereka. Dan saya ada bukti, mereka bakar saya dengan pemetik api dapur. Ini dia tanda buktinya. Dan ada banyak lagi tapi parut dah hilang. Itu di antara bukti. Dan saya direjam teruk di Turki. Yang memegang Turki, ketuanya ialah Nasiruddin Ali dan isterinya Azura. Semua kekejaman, kekerasan, tengkingan, fitnah, azab dan sebagainya berlaku di hadapan semua ahli-ahli JISB yang ada di Turki waktu itu. Wahai Abu. Alright, so itu dia satu pendedahan ya daripada seorang bekas ahli JISBS itu sendiri, sahabat semua. Bagaimana beliau menghadapi satu peristiwa getir ya, hampir saja diragut nyawanya, dibakar, direjam dan sebagainya. Lepas tu katanya lagi dihalang juga untuk berjumpa dengan anaknya. Wow, apakah ajaran ini sahabat-sahabat semua? Jadi kita harapkan pihak polis ya dapat melakukan siasatan dengan segera, dengan tegas. Begitu juga bukan saja di Semenanjung, tapi juga kita mengharapkan ya Polis Diraja Malaysia juga turut menyiasat ya JISBS ini di Sabah dan juga di Sarawak, kerana kita juga mendengar
kata-kata ya, bahwa mereka juga turut melakukan perkara yang sama seperti mana yang dilakukan ataupun yang berlaku ya dalam penyiasatan pihak polis hari ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Itu pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun gangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian aja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.